Datuk Dr. Haji Zahasan Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Muslim-muslimat rahmati dan dikasihi sekalian, kita masih lagi membincangkan ayat ke-25 hingga 29 dari surah Yusuf. Tuan-tuan memiliki tafsir Ibn Katsir, tolong buka jilid yang keempat, muka surat 566. Mari kita perhatikan sama-sama ayat ni. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألفيا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. صدق الله العظيم. Dan kedua-duanya berlumba menuju pintu, dan wanita itu menarik baju kemeja Yusuf dari belakang hingga koyak, dan kedua-duanya mendapati suami wanita itu berada di depan pintu. Wanita itu berkata, apakah balasan terhadap orang yang maksud serong dengan isimu selain dipenjarakan atau dihukum dengan azab yang pedih? Yusuf berkata, dia menggodaku untuk menundukkan diriku kepadanya, dan seorang saksi dari keluarga wanita itu memberikan persaksiannya. Jika baju kemejanya koyak di muka, maka wanita itu benar, dan Yusuf termasuk orang-orang yang dusta. Dan jika baju kemejanya koyak di belakang, maka wanita itulah yang dusta, dan Yusuf termasuk orang-orang yang benar. Maka tatkala suami wanita itu melihat baju kemeja Yusuf koyak di belakang, berkatalah dia, sungguhnya kejadian itu adalah termasuk di antara tipu dayamu. Sungguhnya tipu dayamu itu adalah besar. Hai Yusuf, berpalinglah dari ini, dan kamu wahai isteriku, mohonlah ampun atas dosamu itu, kerana kamu sungguhnya termasuk orang-orang yang buat salah. Muslim-muslimat rahmati dan dikasihi sekalian, kita lihat begitu dramatik sekali ayat ini, walaupun kita tak menyaksikannya, tetapi kekuatan yang ada pada uslub Quran adalah supaya kita berfikir. Dalam tafsir Kasyaf mengatakan al-faya sayyidaha, makna sadafa ba'laha, iaitu dalam konteks ini keduanya bertemu. Jadi orang Arab ataupun orang Mesir kuno seperti kata Tahir Ibn Ashur, mereka memanggil suami itu dengan perkataan Sayyid. Mungkin menunjuk perkataan Sayyid ini bagi orang Arab digunakan, tidak digunakan bagi suami. Jarang orang Arab menyebut suami sebagai Sayyid. Kalau kita Melayu panggil suami ni abang. Jadi menunjukkan bahawa mungkin pada masa itu, kata Imam Tahir Ibn Ashur, perkahwinan di Mesir ini terlaksana atas pemilikan mutlak suami terhadap isteri. Ini budaya orang kuno, orang dahulu. Ataupun mungkin seorang perempuan itu kerana mengahwini seorang lelaki, tahu kelemahan suaminya yang telah kita bincangkan, seorang yang mandul, tapi tetap nak berada di sisinya, memandangkan kepada limpahan, kurniaan, kekayaan yang ada pada seseorang lelaki berjawatan. Mungkinkah seperti itu? Jadi muslim-muslimat rahmati dan dikasihi sekalian, tak sesuai untuk Nabi Yusuf memanggil. Itu sebab dari sudut bahasa Arabnya tidak dikata wa alfaya sayyidaiha. Ni kalau bahasa Arab lah, sepatutnya wa alfaya, ini dua orang. Kenapa sayyidaha pula, tidak sayyidaiha? Ataupun kenapa tidak dikatakan wa alfaya sayyidahuma? Kenapa tidak dikata kedua-duanya bertemu, tuan mereka berdua? Kenapa digunakan sayyidaha? Seolah-olah di sini Nabi Yusuf tidak mengiktiraf orang itu sebagai tuannya, kerana telah kita faham Nabi Yusuf ni diperdagangkan secara haram. Dia merupakan seorang putera Nabi yang merdeka dan tidak wajar untuk diperhambakan. Tetapi dalam apa yang berlaku, situasi yang berlaku, maka beliau tidak dapat mengisytiharkan dirinya sebagai orang merdeka, maka dia berada di bawah pemilikan orang kaya tersebut dengan isterinya, namun dalam hatinya tidak menerima bahawa dia hamba, dan memang dia bukan hamba. Dengan sebab itu Allah menggunakan perkataan wa alfaya sayyidaha, tidak digunakan wa alfaya sayyidahuma. Ataupun seperti yang saya jelaskan yang kedua, bahawa perempuan ini yang berada dalam situasi kesebersalahan, maka dia merasakan alangkah tak patut, tetapi dia kena pertahankan maruah dirinya, maka dia terpaksa mengadakan cerita-cerita yang tidak betul terhadap fitnah terhadap Nabi Yusuf AS. Jadi ini satu keadaan jelas kepada kita dalam konteks ini, bahawa wanita ini walaupun dia berkahwin mungkin kerana nakkan harta lelaki tersebut dan nak enjoy kehidupan yang serba mewah, lavish, walaupun dia tahu dia tidak akan dikurniakan anak dan tak dapat menikmati kehidupan seperti seorang wanita yang normal kerana suaminya tidak mampu untuk mendatanginya, seperti yang telah kita bincangkan, disebut
kebanyakan kitab tafsir, tapi dia seolah-olah meridhakan dirinya kerana kanat malikatan liqiyadati zawjiha al-wazir al-kabir tusarrifuhu kaifa sya'at wa sya'alaha al-hawa. Dia boleh melakukan apa sahaja dalam konteks meminta itu dan ini, dan hidup berlagak dengan kekayaan. Maklumlah kerana suaminya merupakan orang penting, sedangkan si suami pula hilang perasaan gairah. Gairah ni merujuk kepada idkana faqidan lil ghairati, laki ni sudah hilang perasaan gairah. Ni lagi satu perkataan dalam bahasa Arab. Gairah bahasa Arab berarti cemburu, tapi kita bahasa Melayu gairah ni berarti berahi, satu dorongan seksual, tapi bahasa Arab gairah bukan begitu. Maka si suami walaupun dia mempunyai isteri yang cantik seperti itu, tapi dia tidak mampu untuk bersama dengannya kerana kelemahan kelakian itu, maka dia terpaksa membiarkan perempuan itu buat apa sahaja, dan dia tahu, dalam keadaan dia tahu perempuan itu bersalah, isinya bersalah. Inilah kelakuan sebahagian daripada orang berkedudukan, orang berpangkat dan punya harta yang banyak, kerana kehidupannya memang terjerumus dalam berbagai bentuk maksiat, maka dia tidak ada sedikit pun perasaan ghairah, iaitu cemburu terhadap kes yang berlaku. Jadi apa yang dapat kita perhatikan dalam pendekatan yang digunakan oleh ayat Allah SWT di sini, wal faya sayyidaha ladal bab, iaitu kedua-duanya tiba-tiba terserempak dalam keadaan tidak terjangka keadaan itu berlaku. Muncul lelaki itu yang sepatutnya dia tidak pulang pada waktu itu. Jadi bayangkan begitu kelam kabut sekali keadaan berlaku. Al-Imam Al-Biqai berkata dalam Nazmud Durar bahawa digunakan perkataan sayyid yang bentuk tunggal ditujukan kepada isteri orang Mesir, walaupun kata sebelumnya digunakan merujuk kepada dua, iaitu al-faya ni tadi. Kerana kata Imam Biqai, anggapan orang Mesir kuno bahawa mana-mana perempuan yang dikahwini adalah menjadi seolah seperti hamba kepada seseorang lelaki. Dan dalam masa yang sama kata Imam Biqai bahawa Nabi Yusuf bukanlah seorang yang hamba seperti yang telah ditekankan sebelum ni. Kemudian datang kata-kata daripada wanita ini bagi menyelamatkan keadaannya, iaitu beliau berkata, ma jaza'u man arada bi ahlika su'an illa yuzyana aw adzabun alim. Apakah balasan terhadap orang berniat serong kepada isterimu, melainkan dia mesti dipenjarakan ataupun dikenakan azab yang pedih. Dalam tafsir jalan lain ada satu noktah yang menarik untuk dinyatakan di sini, bahawasanya si perempuan ni nanti kita akan lihat ditimpa mabuk cinta kepada Yusuf AS dalam keadaan cintanya tidak dilayan ataupun tidak ada respon daripada baginda Yusuf AS, kerana baginda merupakan Nabi yang maksum, mustahil terlintas hatinya untuk melakukan maksiat seperti yang telah kita tekankan sebelum ini. Jadi bila berada dalam situasi tersepit seperti itu pun, wanita yang mencintai Nabi Yusuf sepenuh hati dan telah dilamun mabuk cinta ni tadi, dia sempat lagi dalam cadangannya kepada suami untuk tindakan lanjut, dia berkata dia ni kena penjara. Nampak tak? Dia mendahulukan kata ditahan, dipenjarakan, kemudian barulah disebut aw azabun alim. Jadi kalau ada pilihan, masukkan dia penjara sudahlah, jangan ambil tindakan walaupun saya kata dia bersalah. Kenapa? Kalau masuk penjara masih ada peluang untuk jumpa apa? Masih ada peluang untuk menengok-nengok, macam cerita Majnun Laila, melihat kepada atap rumah Laila pun dah cukup. Majnun ni maknanya yang gila kan Laila. Juga kita akan lihat bahawa sebenarnya wanita ni telah sampai ke peringkat Majnuna, jadi gila kepada Yusuf sebenarnya. Maka kalau dipenjarakan, tengok penjara pun jadilah seolah begitu. Kalau terpaksa juga ambil hukuman, maka au azabun alim. Maknanya ada takhir kat sini, ada pilihan. Kalau boleh janganlah hukum, penjara je cukuplah, seolahnya begitu. Jadi cintanya kepada Yusuf menjadikan dia mengucapkan ayat itu, menekankan dua perkara. Yang pertama, mendahulukan di penjara, kemudian barulah kena seksa, kerana dia tidak kuat untuk melihat kekasih hatinya dihukum. Jadi dia sebenarnya dia tidak tegas yang mana satu nak ambil tindakan, kerana dia pun confused. Dia tahu dia bersalah sebenarnya. Kalau ada peluang untuk kekasihnya dibebaskan, kan kebaik walaupun dia bersalah. Dia tak mau menampung kesalahan itu. Dia telah pun memindahkan kesalahan itu kepada Yusuf AS dan kemudian minta ambil tindakan, tapi tindakan pun dia confused nak bagi tindakan mana satu. Inilah dapat kita lihat dalam tadabbur ayat ini, bahawa bila digunakan perkataan ayyusjan ini, dia sudut bahasa Arab, dia mengisyaratkan satu penahanan bentuk sementara, bukan kekal. Kerana kalau kita lihat bila Allah menceritakan tentang arahan Fir'aun untuk dipenjarakan Musa AS, nanti kita ada peluang. Sebenarnya saya pernah tafsirkan surah Syu'ara sebelum ini di Aikim. Kalau kita lihat
bentuk laras ayatnya lain. Bila Fir'aun laknatullah mengatakan kepada Nabi Musa AS, la aja'alannaka minal masjunin, aku akan pasti jadikan kau ni di kalangan yang dipenjarakan. Saya dah tekankan kepada tuan-tuan, fi'il berbeza daripada isim fa'il ataupun isim maf'ul. Kerana bila sebut isim, maka dia merujuk kepada sifat kesebatian, keserasian. Tapi kalau sebut perkataan fi'il, ia mungkin mengandungi makna sementara dan tak konsisten. Maka dalam usul Al-Quran ini, wanita yang telah derhaka kepada suaminya ini meminta supaya dia ambil tindakan kepada Yusuf AS, tapi pada-padalah, kerana jauh di lubuk hati masih ada rasa cinta dan nakkan keselamatan buat Nabi Yusuf AS. Allah malang bagi seseorang suami kalau memiliki suami yang sedemikian. Di depan pandang baik, pijak semut pun tak mati, tapi di belakang dia ada melakukan perkara-perkara haram terhadap suaminya. Maka itu sebabnya dalam satu doa, saya nak pesan tuan-tuan amalkan doa ini. Dalam zaman fitnah, menyaksikan manusia menukar agamanya begitu mudah. Pagi Islam, petang dia kafir, menjual agamanya dalam bentuk transaction yang murahan. Kan itu Nabi pernah ajar kita satu doa, tuan-tuan. Saya pesan tuan-tuan amalkan doa ini. Anak kita nak berkahwin, doa dengan doa ini. Apakah doa ini? Panjang sikit tuan-tuan ni, tapi tuan-tuan hafal. Allahumma inni a'udzubika min jari su wa min zawjin tushayyibuni qabla al-mashib wa min waladin yakunu alayya rabban wa min malin yakunu alayya azaban wa min khalilin makirin ainuhu tarani wa qalbuhu yar'ani in ra'a hasanatan dafanaha wa idza ra'a sayyi'atan أزاعها اللهم إني أعوذ بك من جار السوء ومن زوج تشيبني قبل المشيب ومن ولد يكون علي ربا ومن مال يكون علي عذابا ومن خليل ماكر عينه تراني وقلبه يرعاني إن رأى حسنة دفنها وإذا رأى سيئة أزاعها. Ini doa Nabi ajar kita memohon perlindungan kepadanya, pada Allah SWT, daripada 5 musibah. Maksudnya, ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu daripada jiran yang buruk akhlaknya, dan dari pasangan, maksudnya isteri kat sini, yang menyebabkan aku beruban sebelum waktunya, dan dari anak yang aku besarkan tiba-tiba dia menjadi tuan kepada aku, dan dari harta yang aku kumpulkan tiba-tiba menjadi azab ke atasku. Yang keempat, dan dari seorang yang aku melakukan kebaikan kepadanya, aku harapkan dibalas kebaikan, tapi dalam hatinya penuh kebusukan kepadaku, kebencian, hasad kepadaku. Nampak benda-benda yang baik daripada aku, semuanya dikambusnya. Nampak benda-benda buruk, habis disebarkannya. Ini sebab dalam patah Arab mengatakan, ittaqi syarra man ahsanta ilaihi. Takutlah kamu kepada seseorang yang kamu buat baik kepadanya tapi dibuat jahat padamu. Takutlah kamu kejahatan seorang yang kamu berlaku baik padanya. Sekali lagi saya baca untuk tuan-tuan, bagi tuan-tuan yang nak mencatat. Allahumma inni a'udzubika min jari su wa min zawjin tushayyibuni qabla al-mashib wa min waladin yakunu alayya rabban wa min malin yakunu alayya azaban ومن خليل ماكر عينه تراني وقلبه يرعاني إن رأى حسنة دفنها وإذا رأى سيئة أزاعها. Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari jiran yang jahat, dari pasangan yang menyebabkan aku beruban sebelum waktunya, dari anak yang aku sangkakan aku besarkan dengan susah payah, tiba-tiba dia menjadi tuan kepadaku, menyusahkan aku, dan harta yang menyebabkan dia menjadi siksa untukku. Dan aku mohon perlindungan kepadamu dari seorang yang aku kasihi, nampak zahirnya baik kepadaku tapi sebenarnya seorang yang jahat dan buruk akhlaknya kepadaku. Nampak kebaikan, dikambuskannya. Nampak keburukan, itu yang disebarnya kepada orang lain. Hadis ini merupakan hadis Tabarani dalam bab doa, dan dikatakan oleh para ulama muhaqqiqun muhaddithun bahawa sanadnya jayyid, sanadnya bagus, dan rijalnya thiqah. Jadi tuan-tuan hati dan dikasihi, ini satu perkara menarik dapat kita lihat sikap yang ada pada perempuan ini, mengambil kesempatan terhadap suaminya, dan suaminya pula begitu tidak mampu untuk menghadapi situasi tersebut, iaitulah dia kekal menyimpan wanita yang khianat kepadanya seperti itu. Alangkah malangnya. Kita mohon kepada Allah SWT supaya dijauhkan dengan fitnah akhir zaman, fitnah seperti yang berlaku di sini. Nanti saya akan terang kepada tuan-tuan mengapa dikatakan perempuan ini dilamun mabuk cinta terhadap Yusuf AS. Kerana Allah menggunakan perkataan kada syaghafaha hubbah. Masyruf, syiraf ini adalah merujuk kepada satu proses cinta yang menyebabkan lamunan itu sampai dibakar hati. Banyaknya tingkatan cinta dalam istilah bahasa Arab sesuai dengan bahasa dipilih oleh Allah SWT. Nanti kita akan ulas dan kuliah akan datang, dan saya akan terang kepada tuan-tuan satu peristiwa berlaku pada zaman Nabi SAW, seorang lelaki yang diuji bahawasanya isterinya tidak pernah menolak tangan orang lain. Apakah yang dimaksudkan di situ? InsyaAllah dan kuliah akan datang. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.